Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita nafsak, lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma lakal hamdu kulluh. Bulan lepas kita tengok hiwar ataupun dialog di antara Nabi Ibrahim dengan bapanya Azar daripada surah Maryam ayat 41 hingga 49. Malam ni mari kita tengok pula secara ringkas dialog antara Nabi Allah Ibrahim dengan kaumnya. Nabi Allah Ibrahim berdakwah kepada kaumnya dengan dialog. Tuan-tuan yang ada Al-Quranul Karim, buka ayat 74, 83, 74 hingga 83 daripada surah Al-An'am. 74 sehingga 83 surah Al-An'am. Saya baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa la yakuna minal muqinin. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. فلما رأى القمر باذغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس باذغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Suratul An'am 73-84. Cerita dalam 73-84 surah Al-An'am ni cerita dialog Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kaumnya. Bagaimana kita sebut Nabi-Nabi ni mereka disuruh untuk berdialog dengan kaum mereka, dengan makna Nabi disuruh untuk membawa hujah berdepan dengan kaum mereka. Malam ni salah satu daripada dialog Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kalau kita baca latar belakang surah ini ataupun latar belakang ayat ini, kita akan dapati peristiwa ini masih berlaku di Iraq, masih berlaku di Ur, di kota asal Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di Babil. Allah Ta'ala berfirman ayat 74, Wa idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin.
Ingatlah ketika mana Ibrahim berkata kepada bapanya Azar. Kita dah cerita siapa Azar ni bulan yang lalu. Dia kata kepada bapanya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, apakah kamu nak menjadikan berhala-berhala ini sebagai tuhan-tuhan? Dan kita juga dalam ayat yang sebelum ini, dalam surah Maryam 41-49, kita cerita tentang bagaimana dakwah Nabi Allah Ibrahim kepada bapanya. Antara lainnya, dia mencabar bapanya dengan menyebut, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapa kesayanganku, kenapakah kamu sembah satu Tuhan? Tuhan itu tak boleh dengar, tak boleh tengok, tak boleh bagi manfaat, tak boleh buat apa. Kenapa kamu sembah Tuhan yang macam tu? Hari ini dalam ayat Al-An'am 74 ni pula didatangkan soalan Nabi Allah Ibrahim. Para ulama tafsir menyebut soalan ini bukan soalan nak tahu kenapa kamu jadikan azab, kamu jadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan. Bukan soalan nak tahu, tetapi soalan ini dengan tujuan untuk tunjuk ingkarnya Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, kepada perlakuan bapanya yang menyembah berhala. Dia kata, atattakhidhu asnaman alihah, apakah kamu nak jadikan Tuhan-Tuhan ini, nak jadikan patung-patung ini sebagai Tuhan? Sedangkan patung itu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Dia tak boleh dengar, dia tak boleh tengok, dia tak boleh bagi manfaat, dia tak boleh bagi mudarat apa. Berhala tak boleh bagi apa. Kita juga baca bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika dia memulakan, baru-baru nak mula, ketika itu dia katuk beberapa berhala. Lalu mereka tanya kepada Nabi Allah Ibrahim, siapa yang buat benda ini? Nabi Allah Ibrahim jawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Allah Ibrahim kata, mungkin yang buat ni berhala yang besar ni. Kerana dalam banyak-banyak berhala, hak kecil-kecil dia runtuh habis, dia tinggal hak besar, dan dia letak kapak yang dia guna untuk meruntuhkan semua tu kepada berhala yang besar. Nabi Allah Ibrahim kata, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Mungkin hak paling besar di kalangan mereka ni yang buat. Tapi mereka juga kata kepada Nabi Allah Ibrahim, ni semua batu, mereka tak boleh buat apa. Jadi soalan Nabi Allah Ibrahim kepada pak dia ni bukan soalan dia nak tahu tak, tapi soalan dalam bentuk ingkar perbuatan bapaknya. Atattakhidhu asnaman alihah, layakkah kita orang yang cerdik ni tiba-tiba pi ambil berhala daripada batu-batu untuk menjadi tuhan-tuhan kita. Kemudian di hujung ayat 74, dan seorang da'i tuan-tuan, dia kena jelas. Ini yang ditunjuk oleh Nabi Allah Ibrahim dalam kisah dakwah yang kita nak ambil malam ni, pengajarannya. Seorang da'i dia kena jelas, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Nabi Allah Ibrahim sebut secara jelas, sesungguhnya aku araka, pada pandangan aku anggap kamu ni, wa qaumaka, dan kaum kamu ni, fi dhalalim mubin, kamu semua dalam keadaan yang sesat. Kerana seorang da'i bila dia nak ajak orang kepada jalan yang diredai oleh Allah dan jalan yang dia imani, dia kena yakini bahawasanya jalan yang dibuat oleh orang lain itu adalah jalan yang salah. Jalan yang paling akrab kepada benar, jalan yang aku bawa. Nabi Allah Ibrahim jelas benda itu. Dia kata, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku anggap kamu dan orang-orang yang bersama dengan kamu, wahai ayahku, mereka tu semua fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, itu kena ada kepada para pendakwah. Kalau kita nak ajak orang, kita kata nak ajak orang kembali kepada jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu apa? Sudah tentu kita kena jelas. Dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala cerita tentang seorang da'i. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang seorang da'i itu, dia kena ada beberapa rukun. Antara rukun dakwah itu ialah, ana qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ayat ni dijadikan sebagai tajuk kepada sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1987.
yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Ismail Lutfi hafizahullah. Dia tulis, tajuk dia qul hazihi sabili, inilah jalan kita. Dia menjelaskan tentang ayat qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Antara rukun dalam dakwah itu, seorang dai itu dia kena berkata hazihi sabili, inilah jalan aku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah ala basiratin, cukup jelas. Tak ada langsung kesamaran di mana-mana, jelas akidahnya. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Kemudian kena ada ana wa manittaba'ani, kena ada pemimpin dalam jalan dakwah itu, wa manittaba'ani, dan kena ada pengikut dalam jalan dakwah tersebut. Tuan-tuan, ayat tu kita boleh tengok dalam surah Yusuf. Kalau kita sempat, bila-bila kita akan cuba tengok tadabbur ayat tersebut daripada surah Yusuf. Yang pentingnya disebut bahawasanya seorang da'i itu dia kena jelas. Ad'u ila Allahi ala basiratin, aku mengajak manusia kepada Allah dengan jalan yang basirah, yang jelas, terang. Tak ada langsung kesamaran padanya. Jalan kita ini cukup jelas. Dan itulah yang disebut oleh Ibrahim kepada kaumnya dan juga kepada bapanya, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku menganggap kamu wahai bapaku, wa qaumaka, dan kaummu, la fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kalau kita tak tahu orang yang kita nak ajak itu di mana salah dia untuk kita ajak, dan kita nak kata perbuatan dia itu salah, sudah tentu pada waktu itu akan jadi keberatan, berat kepada kita untuk membawa tugas dakwah ini. Dia kena jelas. Okey. Ayat 75 sampai ayat 78. Cerita ni adalah cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kita boleh guna istilahnya dalam fasa, kalau kita boleh guna, ulang sekali lagi, kalau kita boleh guna, kita akan nampak macam lebih kurang fasa pencarian Tuhan. Macam dia mencari-cari Tuhan. Ada 3 keadaan sampai dia mencari-cari Tuhan. Dia mencari sebenarnya Tuhan dia tu siapa. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami diperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan Allah di langit dan di bumi, supaya dia jadi daripada orang-orang yang yakin. Ayat yang ke-76, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Dia tengok keadaan yang pertama dalam penciptaan langit dan bumi ni, antara makhluk-makhluk Tuhan, malakutas samawati wal ard. Apabila datang pada waktu malam, dia tengok bintang. Dia kata hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Apabila bintang tu hilang, tak ada dah pagi besok ni, dia kata la uhibbul afilin, aku tak suka kepada Tuhan-Tuhan yang sat ada sat tak ada ni. Aku tak suka kepada Tuhan yang macam tu. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Apabila dia melihat bulan pula mengembang, dia kata hadza rabbi, ini Tuhanku. Falam qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Dia berkata, kalaulah tidak ditunjukkan hidayah kepada aku, nescaya aku akan menjadi orang-orang yang sesat. Kalau Tuhanku tak tunjuk sebenarnya Tuhan tu macam mana, la akunanna minal qaumid dhalin, nescaya aku akan jadi orang-orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Apabila dia tengok matahari pula siangnya, dia tengok matahari, dia kata hadza rabbi, ini Tuhanku. Hadza akbar, hak ni paling besar. Berbanding bintang, lepas tu bulan, lepas tu hak ni paling besar. Hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afalat, apabila matahari itu pula terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun.
Dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri, aku bara', aku tolak diri, aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Ayat ni nak cerita apa tuan-tuan? Apakah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah dia tak tahu lagi sebenarnya Tuhan dia siapa? Ayat 73 tadi ni dah jelas dah. Dia kata, innaka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kamu dan kaum kamu dalam keadaan yang sesat. Tiba-tiba ayat yang ke-75 cerita tentang pencarian Tuhan. Dia cari daripada kaukaban, qamaran, syamsan, matahari, bulan dan bintang. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-74, 75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin wa ma'nal muqinin ar-rasikhuna fil iqan al-balighin darajat 'ainil yaqin min ma'rifatillahi ta'ala. Yang dimaksudkan, kami akan jadikan dia di kalangan orang-orang yang yakin, yakni orang yang mendalam keyakinan dia. Sengaja Allah Ta'ala tengok untuk dia berinteraksi dengan alam. Dalam Ruhul Ma'ani disebut macam tu, untuk dia tengok alam ini, dan akhirnya dia akan menyatakan, sesungguhnya aku ni tak ada apa. Sudah tentu aku ada Tuhan, yang Tuhan itu lebih besar daripada segala makhluk yang afilin, yang kadang-kadang terbenam, yang kadang-kadang naik dan sebagainya. Tuan-tuan, kita juga disuruh untuk tengok malakutas samawati wal ard. Kan dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan balik tengok dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala suruh kita tengok, Allah Ta'ala suruh kita tengok langit. Farji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a. Maka hendaklah kamu mengulang tengok ke arah langit. Tengok ke arah langit, cari kok cacat kok mana-mana, kok tembus di mana-mana, kok retak di mana-mana, kamu tak akan jumpa. Bahkan kata Allah, yang qalib ilaikal basar, pandangan itu akan kembali kepada kamu dan kamu akan berasa cukup hina. Sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala buat itu cukup hebat. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, itu disebut sebagai diberikan pandangan, untuk pemandangan ini untuk dia berfikir, liqaumi yatafakkarun, untuk orang-orang yang berfikir. Kalau kita tengok makhluk ni, kita tengok penciptaan langit dan bumi ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi khalqul laili wan nahar wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allah Ta'ala kata, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini dan pertukaran malam dan siang. Dia berlaku tu cukup sistematik. Tuan-tuan tengok ketika mana berlakunya pertukaran malam dengan siang, dia turun matahari, dia naik, gelap. Itu semua kata Allah, min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, itu ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai mata hati. Siapa orang itu? Allazina yazkuruna Allah, orang yang mengingati Allah, qiyaman, keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa yatafakkarun, dan mereka bertafakkur seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan kami, kamu tidak ciptakan ini semua sia-sia. Rabbana faqina azaban nar, ya Allah, hindarkanlah kami daripada api neraka. Okey. Kemudian kita tengok ada tiga keadaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam digambarkan dalam ayat ini macam mencari Tuhan. Yata'ammal fis samawati wal ard, dia merenung langit dan dia tengok seakan-akan dia sedang mencari Tuhan. Apakah makna di sana dia sedang mencari Tuhan? Tidak. Ketika itu dia sedang berinteraksi dengan kaumnya. Sebab itulah disebut qala, dia berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Bila tengok bintang dia kata hadza rabbi, inilah Tuhanku.
Bila tengok bulan dia kata hadza rabbi, inilah Tuhanku. Bila tengok matahari yang besar dia kata hadza rabbi hadza akbar, inilah Tuhanku, ini yang paling besar. Apakah dia mengaku itu Tuhan? Tak. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sedang mengajar kepada kaumnya. Antara cara dia mengajar kepada kaumnya itu adalah dengan makna sebagaimana yang disebut oleh para ulama mufassirun, dengan makna dia bertanya bimaknal ingkar, dengan makna untuk ingkar. Takkan, sebab itulah bila hilang satu, bila matahari, bila bulan lenyap, dia kata la uhibbul afilin. Hak jenis lenyap sekejap ada sekejap tak ada, aku tak suka. Bila matahari naik, matahari juga lenyap. Falamma afalat, matahari juga lenyap. Bila sampai masanya dia juga turun, dia juga tak ada, tak boleh dilihat pada waktu itu. Maka Nabi Allah Ibrahim kata apa? Nabi Allah Ibrahim kata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu syirik. Dia mengaku Tuhan, dia kata hak ni Tuhan, sebagai dalam bentuk mengingkar kaumnya. Kalau yang sehebat ini, yang ada manfaat, matahari ada manfaat, dia boleh bagi cahaya, dan manusia perlu kepada cahaya matahari. Bulan pada waktu itu sudah tentu dia boleh memberi pedoman kepada penduduk pada waktu itu. Kalau yang ada manfaat ni pun sekejap ada sekejap tak ada, la uhibbul afilin, aku tak suka Tuhan yang macam ni. Apatah lagi Tuhan yang kamu tuhankan itu, dia kata apa? La tadurru wa la tanfa'. Dia tak boleh bagi manfaat, dia tak boleh bagi mudarat. Tak boleh bagi manfaat apa, tak boleh bagi mudarat apa. Dibuat ibarat oleh Maulana Abil Hasan Ali An-Nadawi dalam bukunya Qasasun Nabiyyin. Buku ni adalah buku bahasa. Buku kalau di sekolah-sekolah Arab mereka mengaji di bawah subjek mutala'ah. Buku yang ditulis oleh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Dalam buku ni Qasasun Nabiyyin, ketika mana kisah Nabi Allah, menceritakan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim, dia gambarkan, Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi gambarkan tentang ketika mana duduk tengah berlaku dialog itu, tiba-tiba lalat duduk di atas hidung. Lalat duduk di atas hidung Tuhan berhala yang besar tu, yang mereka tuhankan. Lalu Nabi Allah Ibrahim kata, awak Tuhan hampa tak halau berhala, tak halau lalat tu. Depa kata mana boleh halau, dia batu. Nabi Allah Ibrahim kata, kalau lalat main duduk, lalat boleh tenggek atas dia, lalat boleh berak atas dia, lalat boleh buat apa yang dia nak buat atas dia, takkan dia boleh mentadbir alam ni? Ini dalam bentuk dia nak tanya, dia nak rangsang untuk berfikir. Sebenarnya ini bukan Tuhan. Lalu kalau kita boleh simpulkan, tiga benda ini bukan dalam bentuk pencarian Tuhan, tetapi dalam bentuk tahaddiat, dalam bentuk cabaran kepada kaum dia. Dia kata ni, yang bagi manfaat ni, matahari, bulan, bintang ni semua bagi manfaat. Kita tahu tentang orang-orang dahulu, mereka mempunyai ilmu yang namanya ilmu bintang itu, yang dipanggil dengan nujum, tok nujum, yang sebahagian besarnya mereka mengambil isyarat daripada bintang. Kalau yang memberi manfaat kepada kita ni pun sat ada sat tak ada, lemah dia, dan dia mengikut jadual. Kita tak boleh tahan dia juga tak boleh tahan diri dia. Kalau macam ni pun, hak ni yang ada manfaat pun aku tak suka untuk dia jadi Tuhan, dan fitrah kita kata tak elok, tak sesuai sangat dia jadi Tuhan, maka macam mana Tuhan kamu? Tuhan yang menyembah, Tuhan yang kamu sembah, yang la tadurru wa la tanfa', la yadurru wa la yanfa', dia tak bagi mudarat apa, dia tak boleh bagi manfaat apa. Tahaddiat. Sebahagian daripada uslub dakwah ni kita boleh dapat, sebahagian daripada uslub dakwah ialah kita merangsang mad'u kita dengan cara fikir. Sebahagian daripada uslub dakwah ini kita merangsang dengan cara fikir. Kita katalah ni kita berhadapan dengan para mad'u kita yang mungkin dia tak sembah berhala, tapi dia percaya dekat Tok Bomo siap. Dia percaya dekat Tok Bomo dan sebagainya ni. Tuan-tuan, saya pernah cerita sekali lagi. Keluar daripada, saya tak pasti di sini pernah cerita ke tak, saya keluar satu hari daripada Bukit Kayu Hitam dengan isteri, dengan anak-anak atas kereta. Orang duk cerita kat saya ada satu tempat nama dia Tok Bomo Chan. Kalau tuan-tuan mai daripada Bukit Kayu Hitam, lepas daripada belah kiri tu Petronas,
Lepas Petronas tu ada JPJ tahan. Kemarin lah, hari ni saya tak tahu lepas tahan ke tak. Mereka buat, selalunya mereka buat tahun tu. Lepas pada JPJ tu lebih kurang 200 meter ke depan tu, dia tulis Tok Bomo Chan. Dia bubuh nombor telefon dia 019416. Abang kat tu telefon dia pula. Jadi saya berhenti kat tu tak. Dia bubuh nombor telefon dia bawah tu. Masuk dalam tu lebih kurang 200 meter ada rumah dia. Dia buat macam pusat rawatan dia sikit. Tok Bomo Chan. Tuan-tuan, saya berhenti. Orang duk cerita banyak, orang kata orang Melayu duk RJP apa semua, pasal apa masalah dengan orang Melayu ni kan. Saya berhenti isteri saya kata, nak turun ke? Buat apa? Dia pun heran. Nak turun apa? Turun siapa? Saya kata, turun nak tengok lah. Saya terlupa kata saya pakai jubah. Saya terlupa. Saya turun pakai jubah hitam. Orang pekat duk perhati saya. Ada seorang pakcik tu pula, silap tempat kot. Saya tanya pasal apa? Ni Tok Bomo siap. Saya tak nak main jumpa Tok Bomo ni. Jubah ni pergi masjid dia dah, yang duk main Tok Bomo ni pasal apa? Saya kata, awak tak boleh ke? Baru sedap kata pakai jubah. Saya kata, awak tak boleh ke? Dia tak boleh, dia jampi serapah siam apa semua tu. Saya kata, kalau saya tak boleh, Pak Long boleh pasal apa? Pak Long agama apa? Dia kata, Islam jugalah tapi tak pakai jubah. Islam jugalah tapi tak pakai jubah, dia kata. Tak pakai jubah boleh main. Saya kata, tak apalah, saya nak masuk tengok. Masuk tengok tuan-tuan, waktu tu nombor 17. Nombor 17 dah orang masuk jumpa Tok Bomo siang. Ada beramai lagi duk sedang tunggu untuk jumpa dengan dia. Saya tanya, Tok Bomo ni apa keistimewaan dia? Depa beritahu kata bagus dia. Barang-barang hilang ke, orang buat kat kita ke, apa ke, tanam ke, dia cari jumpa semua. Ya, kawan tu kata, itulah kadang-kadang tu dia buat cara dia lah. Kita tak yakin, tapi kadang-kadang jadi. Yakin tak? Tapi kadang-kadang jadi. Saya tanya, apa lagi? Dia kata tu kadang kita main minta pelarih buat. Lah ni gambar Sultan Abdul Hamid pun tak apa nak jadi pelarih lah. Gambar Sultan Abdul Hamid, dulu orang nak buah gambar Sultan Abdul Hamid, merata kampung orang pekat bubuh. Lah aku balik pulau ni pun banyak tu kan. Dia pekat bubuh gambar Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid pun heran gambar dia jadi macam tu. Mula-mula gambar hitam putih, lepas tu dia jadi warna, dia jadi apa semua. Akhirnya hak terbaru ni, lambang negeri Kedah di tali pinggang dia tu pun lekat dah. Nampak lambang negeri Kedah. Kalau dia hidup, dia pun heran. Dia pun tanya, betul ke gambar Sultan Abdul Hamid ni jadi pelarih? Kita kata pelarih sungguh untuk tokai Cina yang buat gambar tu. Dia lari, orang pekat beli kat dia. Orang lain, Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang-kadang jumpa dengan orang yang macam ni, kita perlu main, poin saya hak ni, kita perlu main dalam bentuk tahadiat. Kita main dalam bentuk kita cabar minda dia. Kita cabar minda dia. Kenapa kamu main kepada orang ni? Kenapa kamu main pada orang ni? Kamu meletakkan pengharapan. Letakkan pengharapan. Berkali-kali kadang-kadang tak jadi. Ada orang yang letakkan pengharapan kepada Tok Bomo untuk kaya, untuk pelarih dan sebagainya. Kita tengok Tok Bomo tu pun tak berapa nak larih. Orang pekat main minta, tanya. Tuan-tuan, itu sebahagian daripada tahadiat. Kalau kita pergi dalam bentuk yang seumpama itu. Jadi baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia turun dalam bentuk mana? Dia bukan mencari Tuhan. Dia bukan mencari Tuhan, tapi dia datang untuk mencabar. Ni kamu tengok ni, bulan, bintang, matahari. Aku katakan, hadza rabbi, hadza rabbi, hadza rabbi. Dengan makna, kalau nak mempertuhankan berbanding dengan batu tadi, lebih layak matahari, lebih layak bulan, lebih layak bintang. Tapi mereka ni semua pun, bintang, matahari dan bulan ini pun afilin, mereka pun akan lenyap. Aku tak suka jenis Tuhan-Tuhan yang lenyap. Dan demikianlah juga secara fitrahnya manusia tak suka kepada Tuhan-Tuhan yang lenyap. Dan Nabi Allah Ibrahim masuk sikit unsur dakwah dalam ayat yang ke-77. Lepas dia kata bulan itu adalah Tuhan, dia kata apa? La illam yahdini rabbi, kalau Tuhanku tak bagi hidayah kepada aku, nescaya aku akan jadi di kalangan orang-orang yang sesat. Ni tahaddiat. La illam yahdini rabbi, kalau Tuhanku tak bagi hidayah kepada aku tetap akan menjadi orang yang sesat. Tengok pula matahari naik, dia kata hadza rabbi. Kalau hampa, dia kata inilah Tuhanku, tapi dalam bentuk cabaran, dalam bentuk rangsangan minda kepada kaum dia. Kalau nak jadikan Tuhan juga, ni selayaknya Tuhan hak jenis bagi manfaat lah sikit, batu tak bagi manfaat apa. Tapi dia kata apa?
Sesungguhnya ayat yang ke-78 tu, dia kata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang telah kamu syirikkan. Syirik ini aku berlepas diri. Jadi tuan-tuan, dalam adegan ini bukan adegan mencari Tuhan, tetapi sebahagian daripada uslub dakwah Nabi Allah Ibrahim dengan cara merangsang minda daripada kelompok yang kufur ini, supaya mereka berfikir sebenarnya Tuhan mereka itu siapa. Sebab itu di celah-celah itu ada risalah dakwah. Aku tak suka Tuhan yang macam ni. Kalau Tuhan tak bagi hidayah kepada aku akan jadi orang yang sesat. Aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu syirikkan. Itu adalah mesej dakwah, risalah dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu yang kedua. Saya ulang sebut. Hak pertama tadi ni kejelasan, jelas tentang benar dan salah. Sebab itulah Nabi Allah Ibrahim sebut awal-awal tu, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat, aku berpandangan kamu dan kaum kamu dalam keadaan yang sesat. Dia tak wah-wah tentang dia benar, dia tak wah-wah tentang dia benar, dan dia tak wah-was kata tentang kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh kaumnya. Seorang da'i dia mesti yakin, dan kita semua mesti yakin dengan hak kita pegang ni. Kalau kita pun tak apa yakin, macam mana kita nak melebarkan kemanisan agama ini kepada orang lain? Dia kena yakin, jelas. Yang keduanya, adegan ini bukan adegan mencari Tuhan, tetapi sebahagian daripada uslub dakwah Nabi Allah Ibrahim dengan merangsang minda, bertanya. Dia mengaku dengan makna nak bagi tahu, kalaupun nak cari Tuhan lain, ni matahari, bulan, bintang yang memberi manfaat kepada manusia lebih berhak untuk menjadi Tuhan daripada batu keras yang kamu jadikan Tuhan. Tapi sebenarnya itu semua bukan Tuhan. Inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu syirikkan. Dan kita sebutkan tadi, kalau kita ambil dalam bentuk ibrah, kita boleh ambil pengajaran daripada dakwah Nabi Allah Ibrahim. Antara benda yang kita boleh buat dalam bentuk memberi rangsangan untuk berfikir dan juga mencabar pegangan-pegangan yang tak masuk akal yang dipegang oleh manusia. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-79, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang mentadbir langit dan bumi ini hanifa, dalam keadaan yang hanif. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah terdiri daripada orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard adalah kata-kata Nabi Allah Ibrahim setelah dia merangsang kaum dia tentang itu semua bukan Tuhan. Apatah lagi yang kamu tuhankan itu batu tak layak jadi Tuhan. Dia kata apa? Sebenarnya Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang aku letakkan, aku berikan, aku hadapkan wajah aku kepadanya, dan dia ini mentadbir, fatir, dia inilah yang mengurus, dia inilah yang menentukan kedudukan langit dan bumi ini macam mana. Wajjahtu wajhiya fi ibadati ila allazi khalaqa as-samawati wal ard ad-daim alladhi yabqa wa la yafna wa yuhyi wa yumit la ila alladhi yafna wa la yabqa wa yazul wa la yadum wa la yadur wa la yanfa'. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dia menyebut, dia kata maksud ayat ini ialah aku memberikan wajah aku, menghadapkan wajah aku dalam ibadah aku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang duduk, yang dia kekal, dia tidak akan hancur selama-lamanya. Dialah yang menghidup dan mematikan. Aku sekali-kali tidak akan memberikan wajah aku kepada Tuhan yang sekejap ada, sekejap tak ada. Aku tak akan berikan wajah aku ini kepada yang dituhankan, yang dia itu akan hilang, dia tidak kekal buat selama-lamanya.
dia tidak boleh memberi sebarang mudarat dan tak boleh bagi sebarang manfaat. Ini kata-kata penegasan Ibrahim setelah mana dia rangsang kaum dia. Apa yang kamu sembah itu tak tepat, pegangan kamu ni tak tepat. Lepas tu dia sebut, aku adalah seorang Muslim, wa ma ana minal musyrikin, sekali-kali aku tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimnya dalam bentuk mana tuan-tuan? Muslimnya dalam bentuk mana? Hanifah. Hanifah. Apa makna Hanif? Kita duk baca kan sebahagian daripada doa istiftah ataupun doa istiftah kita tu adalah doa, antaranya ialah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ada yang subhanakallahumma wa bihamdika, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya ila akhir. Tuan-tuan, antara dia kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa, hanifan muslimah. Apa makna hanifah? Hanif itu makna dia apa? Hanif itu kalau kita boleh umpamakan, dia suci dan murni. Hanifah, kita menjadi seorang yang Muslim dalam keadaan yang hanif, suci murni. Dia tak ada campuran daripada mana-mana perkara lain ataupun unsur lain, sepenuhnya daripada ajaran tulen yang diturunkan dan disuruh oleh Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Kita rajin sebut tuan-tuan, agama ni dia akan nampak celaru. Agama ni dia akan nampak celaru kalau makhluk ini dia tumpang pikir sama bagi pihak Tuhan. Maka dia wujudkan amalan-amalan baru, dia suruh buat amalan-amalan baru dan sebagainya. Agama ni akan nampak celaru, agama ni akan nampak keras, agama ni akan nampak ganas. Sekiranya makhluk ini, manusia ini masuk campur sama dalam urusan Tuhan, dalam urusan mensyurga dan menerakakan orang, agama ni akan nampak keras. Jadi tolak daripada unsur keras, tolak daripada unsur tambah, tolak daripada unsur kurang apa semua tu, itulah dia hanif, suci, murni, dan itulah agama yang sebenarnya. Agama yang sebenarnya. Tuan-tuan hadirin mukminin, kalau dia masuk unsur-unsur yang pelik ni, saya tak tahulah tuan-tuan berasa menyesal ke tak jadi orang Pulau Pinang. Walaupun Pulau Pinang sebahagian daripada Kedah agak dulu ni. Lah ni lepas bayar 10,000 ya setahun. Tuan-tuan berasa lah Kedah rupanya tuan-tuan, dia ada banyak kelebihan negeri Kedah Darul Aman ni. Tuan-tuan cuba bayangkan tengok, Saidina Osman pun mai ziarah Kedah. La ilaha illallah. Saya dengar 4 kali, saya dengar penuh tu. Saya kata lah, apalah merapu macam ni. Hak Tok Adam turun tu sepasal dah. Tok Adam turun di Gunung Jerai. Daripada syurga tu, Tok Adam turun di Gunung Jerai. Kapak baru mai daripada Yan, tak apa lagi. Dengar-dengar pula baru ni dia kata Melayu ni sama, Melayu ni waktu Nabi SAW lahir, waktu tu Melayu ni dah ada. Satu pasal lagi. Lepas tu dia sebut tentang pengorbanan sahabat, tuan-tuan. Sahabat ni daripada dakwah jauh, ada yang sampai ke negeri Cina. Oh tak apa. Ke Kedah ni pun ada, bukan sekadar sampai ke tanah Melayu, ke Kedah ni pun ada. Tuan-tuan macam heran. Dia kata bukan saya kata. Tuan-tuan macam heran. Dia kata nama sahabat yang sampai ke Kedah ni, nama dia Saidina Osman. Saya pun tanyalah, Saidina Osman mana? Saidina Osman di kalangan sahabat ni pun ada ramai. Osman bin Maz'un, Osman bin Affan dan sebagainya. Osman mana satu? Lepas kata Osman muda pula ada kata syarikat Kuari Osman lah, Osman muda lah apa semua. Tok Wan saya pun nama Osman juga. Kan Osman tu kan main Kedah, saya pun tak tahu kan. Agama ni kalau dia main masuk unsur-unsur, saya pinjam istilah orang, miring-miring yang macam tu, tuan-tuan, agama ni nampak kadang-kadang nampak macam nampak macam agama ni tak mesra. Agama ni jadi tak mesra. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Habis yang ayat yang ke-79 ni, Nabi Allah Ibrahim buat penegasan, aku ni agama Islam, aku tidak syirik sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ayat 80,
wa hajjahu qaumuh qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Ayat yang ke-80 ni ada 4 benda. Yang pertama, wahajjahu qaumuh, kaum dia datang untuk berhujah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hajjahu qaumuh. Selepas Nabi Allah Ibrahim mengiklankan dalam ayat yang sebelum ini, Nabi Allah Ibrahim mengiklankan Tuhan aku beribadah kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang fatiras samawati wal ard, maka mereka datang untuk bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim dengan hajjahu. Mereka berhujah dengan Nabi Allah Ibrahim. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani. Kamu nak berdebat, kamu nak berhujah dengan aku tentang Allah? Adakah kamu nak berhujah dengan aku tentang Allah sedangkan Allah itu telah memberikan hidayah kepada aku? Dengan makna apa tuan-tuan? Berhujah dengan aku tentang Allah, Allah yang memberikan hidayah kepada aku. Kamu sedang berhujah dengan fatiras samawati wal ard. Kamu sedang berhujah dengan Tuhan yang mencipta langit dan bumi ini. Hajjahu qaumuh, kaum dia datang untuk berhujah dengan dia. Dia jawab dengan bentuk mana? Atuhajjuni fillahi wa qad hadani. Kamu nak berhujah dengan aku tentang Allah sedangkan Allah telah memberikan hidayah kepada aku. Dengan makna, kalau kamu berhujah dengan aku tentang Allah, sebenarnya kamu sedang berhujah dengan Allah, Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian Nabi Allah Ibrahim kata yang ketiga dalam ayat ni, dia kata wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'an. Aku langsung tak takut dengan perkara-perkara yang kamu syirikkan dengannya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia, aku tak takut kepada apa yang kamu sembah ini, sama ada nama dia kawakib, nama dia asnam, nama dia berhala, nama apa pun, tak takut langsung, kecuali dia boleh berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hak kamu duk kata, kalau kita mempertikaikan Tuhan kamu ini akan datang balak dan sebagainya, kalau dia main, itu semua dengan kehendak Allah, bukan kerana aku lawan dengan Tuhan yang kamu tuhankan, bukan kerana aku lawan dengan ajaran kamu yang mempertuhankan batu-batu ini. Itu tidak berlaku. Dan yang terakhirnya dalam ayat ini, Nabi Allah Ibrahim sebut wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Ilmu Tuhanku ni cukup luas. Ahata bi kulli syai'in ilma. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ni cukup luas. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang menjadikan kita, dialah yang kontrol kita, dialah yang menentukan tarikh mati kita. Semua tu duduk dalam ilmu Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha Allah. Hatta sehelai daun yang jatuh di atas muka bumi ini, di mana dia jatuh, bila dia jatuh, hak siapa dia jatuh pasal apa, semua tu kata Allah ahata bi kulli syai'in ilma. Semua tu Allah Ta'ala tahu. Waktu kita duk kata selalu, kitab tauhid yang paling baik ini adalah Al-Quranul Karim. Nak tahu terang mana ilmu Allah, Allah Ta'ala sendiri bagi tahu kata hebatnya ilmu Allah ni, ahata bi kulli syai'in ilma. Ahata ni meliputi sampai tak ada benda pun yang tidak diketahui oleh Allah. Nak bagi tahu sampai Allah Ta'ala kata wa ma tasqutu min waraqatin ya'lamuha Allah. Hatta yang jatuh walaupun sehelai daun, di mana, dalam keadaan apa jatuh dan sebagainya, hak tu pun Allah Ta'ala tahu. Nabi Allah Ibrahim mula pasal akidah. Kamu main nak berhujah dengan aku? Okey, hujah kamu sebenarnya dengan Allah, kerana Allah lah yang memberi hidayah kepada aku. Aku tak takut langsung dengan apa yang kamu syirikkan itu. Depa tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Dan kalau berlaku mudarat dan manfaat itu dengan kehendak Allah. Kemudian dia kata apa? Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Setiap benda yang berlaku di atas muka bumi ini, semuanya Tuhan aku tahu. Itulah ilmu Allah, Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Dia mula masuk. Dia kata, Tuhan kamu tak tahu apa? Tuhan yang kamu tuhankan itu tak tahu apa? Tapi Tuhan aku, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma.
Tuan-tuan, seorang da'i duduk dalam apa keadaan sekalipun, memperkenalkan Tuhan ini penting. Saya teringat sekali lagi, kawan-kawan kita yang berdakwah di utara Thailand, tuan-tuan, di utara Thailand, mereka mari daripada selatan Thailand. Setiap tahun mereka akan naik 4 ataupun 5 kali ke atas. Bulan 3 mereka akan naik, cuti besar ni, cuti penggal di Thailand mereka akan naik. Bulan Ramadan mereka akan naik, bulan Zulhijjah mereka akan naik ke sana untuk dakwah. Di mana-mana stesen petrol yang mereka berhenti, di mana stesen minyak yang mereka berhenti, di mana RNR yang mereka berhenti, mereka akan edarkan risalah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperkenalkan Allah di mana-mana. Orang kata nak masuk Islam, terus angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ambil nombor telefon, lepas ni hantar pendakwah untuk ajak mereka mai rapat kepada Islam. Ini di antara kerja-kerja dakwah, memperkenalkan Allah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang cukup besar, Tuhan yang maha besar, itu diperkenalkan dalam mana-mana keadaan sekalipun, dalam apa keadaan sekalipun. Tuan-tuan, Allah yarham almarhum Tok Guru Ni Aziz rahimahullahu taala, antara kerja buat dia, tuan-tuan tengok, dia berucap di mana pun dia akan menyebut tentang Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Dia baca ayat kursi, tuan-tuan, dalam buat siam di tempat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia baca ayat tu habis, lepas tu dia bagi tahu, dia terjemah, lepas tu dia bagi tahu, dia kata, tuan-tuan, Sami duduk depan dia. Ayat ni di kalangan orang Melayu untuk halau hantu, tapi tuan-tuan semua bukan hantu. Ayat ni sebenarnya nak mengajak kepada kita tentang kenal Tuhan yang sebenar tu siapa. Dia pun cerita, dia bagi kuliah 15 minit dalam Wat Siam di depan Tok Sami. Di depan Tok Sami. Dijumpa dengan para padri daripada negeri Kelantan. Benda tu juga dia sampaikan. Dan kata-kata dia yang cukup masyhur bila dia jumpa dengan Tok Sami, jumpa dengan padri Kristian ni, dia akan sebut, dia kata, tunjuk kat saya tang mana salah Islam. Islam ni salah tang mana? Kalau tuan-tuan boleh tunjuk kat saya kod tempang Islam ni tang mana sikit-sikit, saya pun tak kelapang kat Islam. Dia tak kata gitu, saya tak erti nak ajuk pasal Kelantan, tapi makna dia lebih kurang macam tu lah, au kama qal. Dia kata ni, saya pun tak kelapang. Kalau kata ada tang mana-mana cacat celah, saya pun tak kelapang kat Islam. Jelas dia tahu kata Islam ni benar, dan dia tahu kata hak selain daripada Islam ni salah. Tuan-tuan hadirin mukminin, dalam apa kesempatan pun kita sampaikan tentang Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Nabi Allah Ibrahim dalam ayat yang ke-81 mempertegahkan, pasal apa dia tak takut? Pasal apa dia tak takut kepada yang disyirikkan selain daripada Allah yang disyirikkan tu? Dia kata, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Macam mana aku nak takut dengan apa yang kamu syirikkan, sedangkan kamu pun tak takut untuk kamu mensyirikkan sesuatu dengan Allah dalam keadaan kamu tak ada bukti, kamu tak ada dalil apa, kamu tak takut untuk mensyirikkan Allah, kamu menjadikan dia sebagai Tuhan, kamu tak takut, tiba-tiba kamu nak mengharapkan untuk aku takut. Aku tak takut langsung, kerana akidah kita jelas, bukan itu yang memudarat dan memberi manfaat kepada kita, tetapi Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Macam mana aku nak takut kepada hak hampa syirikkan, sedangkan hampa pun tak takut untuk mensyirikkan Allah dalam keadaan tidak ada bukti? Ataupun kalau kita boleh rangsangkan mereka, macam mana aku nak mempertuhankan kepada Tuhan yang macam hampa tuhankan ini, sedangkan hampa dengan Tuhan hampa pun hampa kecoh. Dengan Tuhan hampa pun hampa kecoh. Mereka letak buah limau plastik apa semua kan. Dengan Tuhan mereka pun mereka kecoh. Macam mana mungkin aku nak takut, sedangkan kamu pun tak takut untuk mengecoh Tuhan kamu? Tuan-tuan, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Nabi Allah Ibrahim sebut, manakah di antara dua kelompok ini yang lebih berhak untuk aman? In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Di antara dua kelompok ni, kelompok yang syirikkan Allah dengan kelompok yang membersihkan dirinya daripada syirikkan Allah, mana yang lebih berhak untuk aman? Turunlah ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan dia tidak memakai imannya itu dengan kezaliman. Makna dia tidak sementara dia beriman, dia juga melakukan kezaliman. Ulaika lahumul amn, mereka itulah orang yang mendapat keamanan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, lamma nuzilat walam yalbisu imanuhum bizulmin qala ashabuhu wa aina lam yudlim fanuzilat inna syirka la zulmun azim wa fi hadisi Shuraik laysa kama taqulun lam yalbisu imanuhum bizulmin bisyirkin aw lam tasma'u ila qawli Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apabila turun ayat 83 surah Al-An'am ni, siapa dia orang yang mendapat hidayah ni? Orang yang mendapat keamanan ni siapa? Orang yang beriman dan dia tak ada sikit pun kezaliman, tak terlintas pun kezaliman dalam dirinya. Para sahabat bertanya sama-sama mereka, siapa di kalangan kita yang tak pernah buat zalim? Siapa yang tak pernah buat zalim? Siapa di kalangan kita ni sampai tak pernah buat zalim ni siapa? Lalu disebut, diturunlah ayat. Selepas itu turunlah ayat, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang cukup besar. Apa makna syirik dalam ayat yang ke-83 ni? Makna dia zalim. Yang dikatakan orang yang akan mendapat keamanan dan orang yang mendapat hidayah itu adalah allazina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanuhum bizulmin, dan dia tidak memakai imannya itu dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, mereka itu adalah orang yang mendapat hidayah, orang yang mendapat keamanan. Wa ulaika wahum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah. Apa makna kezaliman di sini? Mereka beriman dengan Allah dan mereka tidak melakukan syirik. Tafsirannya ayat dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, jangan kamu syirikkan dengan Allah, kerana syirik itu adalah zalim yang paling besar. Syirik adalah zalim yang paling besar. Allah Ta'ala tutup ayat yang ke-83 Suratul An'am tentang kisah Nabi Allah Ibrahim berdialog dengan kaumnya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Dan demikianlah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk kaumnya. Hujjah itu hujjah siapa? Hujjatuna. Hujjah yang Ibrahim duk jawab ni, yang dia rangsang pemikiran kaum dia dan sebagainya ni, hujjah tu hujjah siapa? Hujjatuna, hujjah kami, kata Allah. Wa tilka hujjatuna, demikianlah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk disampaikan kepada kaumnya. Kami mengangkat darjat sesiapa yang kami kehendaki, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tutup dengan menyebut, demikianlah agama ini mengajar kepada para pendakwah untuk sentiasa menyampaikan dakwah ini dengan berhujjah, dengan berhiwar, dengan menyatakan dialog dengan kaum mereka, dengan bawa kepada kaum mereka itu rangsang pemikiran mereka. Agama ini perlu dibawa dalam bentuk itu. Dan sebab itulah kisah Nabi Allah Ibrahim. Lepas ni kita tengok pula macam mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdialog pula dengan pemerintah pada zamannya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berdialog pula dengan pengikutnya. Itu semua berlaku kerana agama ini agama yang dibentuk dengan hiwar. Agama ini adalah agama hujjah. Agama ni bukan jenis agama mengharam-haramkan. Tak. Setelah berhujjah, kamu datangkan hujjah kamu, kami datangkan hujjah kami, tak boleh. Maka pada ketika itu barulah ada unsur-unsur pemaksaan dan pelaksanaan undang-undang. Agama ini akan nampak ganas sekiranya, sedangkan agama ni tak ganas sekiranya dibawa dalam bentuk nak menghukum orang, nak mengeluarkan orang daripada agama, nak jadikan agama ni milik kita, orang lain semua tu kena keluar daripada kepompong dan kawasan kita, maka agama akan nampak ganas. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, ayat pada malam ini ayat tentang hiwar Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kaumnya. Sampai kita bertemu lagi bulan depan sekiranya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala
tentang dialog Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan orang yang diberikan raja, diberikan kekuasaan raja, daripada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 285, dan juga daripada surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22 tentang al-wala wal bara. Insya-Allah hak tu bulan depan, kalau umur tuan-tuan panjang. Saya panjang lagi, tuan-tuan lah. Kalau umur tuan-tuan panjang, kita jumpa lagi insya-Allah bulan depan. Hak malam ni tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan tengok sebelum tidur, tuan-tuan renung balik ayat ni, ayat 74 hingga 83 daripada surah Al-An'am. Saya ulang sebut, antara intipati yang kita berbincang pada malam ini, satu, kena ada kepada dakwah itu kejelasan tentang benarnya ajaran dia dan juga salahnya ajaran orang yang lawan dia. Dan kedua, adikan pencarian Tuhan itu sebenarnya bukan kerana Ibrahim tak jumpa Tuhan, tetapi dia sebenarnya untuk merangsang kaumnya tentang Tuhan yang mana yang seharusnya disembah. Kemudian pernyataan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang dia hanya memberikan wajahnya kepada Tuhan yang mentadbir alam ini. Yang keempatnya tentang hujjah Nabi Allah Ibrahim dengan kaumnya, dan yang kelimanya tentang makna kezaliman. Orang yang mendapat keamanan itu adalah orang yang beriman tanpa zalim. Apa makna zalim itu? Maknanya adalah syirik. Orang yang beriman tanpa syirik, orang itu akan mendapat keamanan dan dia akan mendapat hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.